PM Anwar serah kepada ahli parlimen untuk bincang RCI Batu Putih. Wan Faisal rayu PAS bersabar hadapi situasi sukar susulan peletakan jawatan Ahmad Samsuri. Ahmad Zahid luah rasa syukur selepas mahkamah lepas dan bebas dalam kes VLN. Tun M persoal 3 pemimpin utama PH luah rasa hairan apabila mereka berdiam diri. Mahkamah Tinggi diberitahu Jolo maklum Najib akan terima derma daripada Raja Saudi. Dan Najib beritahu guna dana 20 juta untuk UMNO bantu mangsa banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan kepada ahli parlimen untuk membincangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan di parlimen. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan RCI yang antara lain mengesyorkan siasatan jenayah boleh dimulakan terhadap bekas Perdana Menteri 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad mengikut Seksyen 415(b) Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 417 Kanun sama dan juga di bawah Seksyen 418 Kanun sama. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat, laporan itu dijadual dibentangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said hari ini. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar berkata, laporan RCI itu mendedahkan kelemahan pengendalian isu berkenaan selain wujud unsur pengkhianatan. Beliau berkata, kelemahan pengendalian berkaitan isu Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan itu tidak sepatutnya berlaku kerana negara perlu perjuangkan setiap inci tanah di dalam negara ini secara habis-habisan. PAS diminta untuk bersabar dengan situasi semasa yang melibatkan Perikatan Nasional PN sekaligus diminta untuk tidak membuat keputusan yang akan merugikan mereka. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengakui beliau susah untuk mengulas tentang situasi itu. Katanya, punca Ahmad Samsuri bertindak melepaskan jawatan sebagai Bendahari Agung Gabungan Terbabit tidak diketahuinya kerana beliau tidak terlibat dalam keanggotaan Majlis Pimpinan Tertinggi PN. Wan Faisal turut memberi perumpamaan yang berbunyi, jangan marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Ahli Parlimen Machang itu berkata demikian sebagai mengulas perkembangan melibatkan Ahmad Samsuri yang berundur daripada salah satu jawatan utama dalam PN semalam. Ahmad Samsuri yang juga ahli Parlimen Kemaman dilihat mengejutkan ramai apabila tiba-tiba membuat pengumuman melepaskan jawatan tersebut menerusi satu kenyataan ringkas. Ahmad Zahid Hamidi meluahkan rasa syukur susulan Mahkamah Rayuan melepas dan membebaskannya dalam kes rasuah visa luar negara VLN. Terdahulu, pendakwa raya Yusaini Amir Abdul Karim memaklumkan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan diketuai Cik Muhammad Ruzima Ghazali yang bersidang bersama Azman Abdullah dan Azmi Arifin berhubung keputusan pihaknya menarik balik rayuan. Beliau turut berterima kasih kepada barisan peguam yang disifatkannya berusaha bertungkus lumus dan mengemukakan 2 representasi bagi pihaknya. Pada 23 September 2022, Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskan Ahmad Zahid daripada semua pertuduhan tanpa mengarahkannya membela diri selepas memutuskan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap beliau. Presiden UMNO itu sebelum ini mengaku tidak bersalah atas 33 pertuduhan menerima rasuah daripada Alsra Kirana Sendirian Berhad UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri. Bekas Perdana Menteri 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad tampil mempersoalkan 3 pemimpin utama PH selepas beliau didakwa membuat keputusan sendiri berkait isu Kepulauan Batu Putih.
Tun M menerusi kenyataan peguamnya meluahkan rasa hairan apabila Wan Azizah, Wan Ismail, Muhammad Sabu dan Anthony Loke Siufuk berdiam diri sejak 2018 mengenai isu tuntutan itu. Sedangkan apabila Tun M memaklumkan keputusan untuk membatalkan proses itu, semua anggota kabinet bersetuju dengannya. Tetapi sebaik sahaja beliau memaklumkan perkara sebenar, kesemua mereka mengelak dan mengalih diri daripada mengambil tanggungjawab. Terdahulu dalam satu kenyataan bersama, Azizah, Muhammad dan Loke mengesahkan Tun M membuat keputusan sendiri dalam isu Batu Putih. Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa ahli perniagaan buruan Low Tech Cho, yang juga dikenali sebagai Cholo, telah memberitahunya bahawa beliau akan menerima derma daripada seorang Raja Saudi. Najib berkata perbualannya dengan Low berlaku pada pertengahan 2010, beberapa bulan selepas bekas Perdana Menteri itu menerima anugerah Darjah Kebesaran Raja Abdul Aziz daripada almarhum Raja Abdullah. Beliau berkata, Raja Abdullah telah meyakinkan saya bahawa baginda akan memberikan sokongan kepada saya untuk memimpin sebuah negara Islam yang sederhana ketika pertemuan persendirian dengan delegasi Malaysia sejurus selepas majlis anugerah itu. Najib juga memberitahu mahkamah bahawa beliau telah membuka akaun dengan M-Bank untuk menerima sumbangan masuk pada tahun yang sama. Najib berkata, pengarah urusan M-Bank ketika itu, Chia Tek Kwang, datang ke rumahnya pada 2011 untuk memudahkan proses pembukaan akaun. Perbicaraan akan bersambung di hadapan Hakim Colin Lawrence Secura. Dalam perkembangan sama, Najib mendakwa beliau menulis cek bernilai 20 juta kepada parti politik itu untuk membantu rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Mahkamah Tinggi diberitahu tentang bagaimana Najib menggunakan sebahagian daripada dana yang dipercayai dimasukkan ke dalam akaunnya pada 2013 daripada kerabat diraja Arab Saudi. Katanya, beliau telah memulangkan 620 juta dolar AS daripada sumbangan yang tidak digunakan. Dalam menangkis dakwaan penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan 2.27 bilion dana 1MDB, bekas Menteri Kewangan itu merendung kembali sekeping gambar yang dirakamkan pada Disember 2014 ketika beliau melawat Kelantan untuk membantu mangsa banjir di sana. Peranannya sebagai Perdana Menteri yang telah dilaksanakan dengan penuh komitmen dan keprihatinan terhadap rakyat adalah memastikan kerajaan persekutuan melalui UMNO dan agensi-agensi lain menyediakan bantuan dan sumber yang diperlukan untuk membantu mangsa pulih dan membina semula kehidupan mereka. Sekian sahaja untuk edisi Extra ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.